Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam tuan-tuan dan puan-puan mulia sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada pagi ni dapat kita bertemu lagi. Terima kasih Ustazah Umi Fatih. Hijrah biiznillah. Maaf terlambat sikit ya. Halo salam semua sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kat TikTok, Muhammad Rayyan. Terima kasih sahabat dekat Insta. Jangan lupa sharing pada teman kita pada pagi 9 Zulhijjah ni, bersamaan dengan 28 Jun ni. Esok kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi sesamulah tuan-tuan, bagi mereka yang belum berniat puasa, yang belum makan apa-apa, belum mengaku perkara membatalkan puasa, boleh lagi niat puasa pada pagi ni, selagi belum masuk waktu zuhur. Alhamdulillah, Salasia Osman, Alhamdulillah, Zalillah Zainab, Suhaila Muhammad Yusuf. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman kita lain dan jangan biarkan saya keseorangan. Tolong catat apa-apa nota, tolong sampaikan apa-apa yang baik. Moga-moga ada manfaat untuk sahabat-sahabat kita pada pagi ni. Jadi topik pada hari ini saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang Rasulullah SAW, lagi tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pengajaran yang kita nak pelajari daripada Rasulullah SAW, perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada tuhmahan-tuhmahan yang dikenakan oleh pihak mustasyrikun, iaitu orientalis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk dapatkan buku ni, boleh dapatkan secara online daripada www.tagbiru.com.my. Dan bagi mereka yang ada kedai buku berdekatan rumahnya, SMO ke, kedai buku Banggul ke, Popular ke, kedai buku Saleh kat Melaka ke, Badan Cemerlang kat Johor ke, boleh dapatkan buku-buku ni. Utamanya buku yang kita bincangkan ni. Baik, dia tanya tentang takbir muqayyad. Dal bukan T, D. Muqayyad. Muqayyad ni makna benda yang terikat. Muqayyad makna terikat. Kalau mutlak maknanya bebas. Contohnya pada hari ini kita telah pun boleh melakukan takbir mula pada solat subuh tadi. Ini takbir muqayyad namanya. Boleh baca lepas sembahyang. Jadi seperti dilakukan para sahabat, contohnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah mula bertakbir. Ibn Umar, mereka telah mula bertakbir pada pagi raya, pagi 9 Zulhijjah lagi, mana lepas subuh. Macam inilah. Muqayyad makna terikat dengan waktu sembahyang. Untuk hari 9, besok menjelang waktu maghrib hari ni saja, maka dia jadi mutlak. Mutlak ni maknanya boleh baca bila-bila masa saja. Itu nama muqayyad. Muqayyad, mutlak. Mutlak makna bebas. Kalau hari raya Aidil Fitri, namanya muqayyad lah kerana terikat dengan waktu. Daripada azan maghrib hari terakhir Ramadan tu sampai kepada imam naik ke menyampaikan khutbah hari raya Aidil Fitri, maka itu namanya muqayyad, terikat dengan waktu. Jadi kalau mutlak, masuk saja hari kurban, maka dia jadi mutlak untuk 4 hari. 10, 11, 12, 13. 4 hari lah tu. Ya. Baik. Alhamdulillah semua sahabat. Cik Cu Shop. Zalbi Ismail dekat TikTok. Terima kasih semua. Nur Azimah, Cik Zun, Barudin Budi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi semalam saya dah bincang dengan tuan-tuan tentang perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha daripada buku ni. Saya pilih kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa pengajaran yang kita nak petik daripada peristiwa ni, yang saya ambil daripada buku bertajuk Sirah Nabawiyah Ardu Waqa'i' wa Tahlilu Ahdath Durus wa Ibar oleh Dr. Muhammad Ali Muhammad As-Salabi. Ini buku ni dalam bahasa Arab ya. Durus wa Ibar wa Fawaid. Kalau kita lihat antara pengajaran penting tentang peristiwa perkahwinan Nabi SAW, iaitu perkara yang boleh kita pelajari daripada peristiwa ini. Dengar. Fi zawaji Nabi SAW min Sayyidah Khadijah ma yuljim al-sinata wa aqlam al-haqin al-Islam min al-musyrikin wa abidihim al-imaniyin. Perkara Nabi dengan Khadijah ini satu benda yang dapat menjawab tuhmahan golongan orientalis dan juga musuh-musuh Islam. Alladzina dhannu annahum wajadu fi mawdu'i zawaji Nabi maqtalan yusabu minhum al-Islam. Yang mereka sangkakan dalam peristiwa itu, ya, bahawasanya mereka nak membuat tuhmahan yang bersifat fatal kepada umat Islam. Khairi Azman, bagian sukun, semua sahabat yang hadir. Iaitu mereka mengatakan, tengok, dan menggambarkan Nabi seorang lelaki yang penuh dengan syahwat.
fi surati rajul asyahwani al-gharik fi ladzatihi wa syahawatihi. Mereka nak mengatakan bahawa Nabi ni seorang lelaki yang gilakan perempuan, gilakan apa nak sebut ya, perbuatan seksual. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang paling sahih, usia Nabi adalah 25 tahun. Dalam keadaan masa itu belum ada lagi Islam. Belum sampai lagi Islam kepada Nabi, belum diwahyukan, belum dilantik menjadi Rasulullah. Sedangkan orang Arab pada zaman itu merupakan bangsa yang terkenal dengan buatan-buatan haram seperti zina yang berluasa. Jadi dalam umur yang bi'ah jahiliyah, Nabi membesar sebagai afifan nafsi, seorang yang mulia, keturunan mulia sikapnya, menjauhi buatan-buatan maksiat seperti itu. Duna an yansaq fi syai'in min tayaratil fasidah, tanpa beliau terheret masuk dalam keadaan pada masa itu, iaitu pengaruh-pengaruh jahiliyah, buatan-buatan yang haram, buatan-buatan maksiat allati tamuju haulahu, yang berombak kelilingnya. Kama annahu tazawwaja min imra'atin laha ma yuqarib dhi'fa umrihi. Dalam yang sahih mengatakan bahawa Nabi berkahwin dengan Khadijah pada masa itu yang usianya hampir 2 kali ganda umur Nabi. Nabi 25, Khadijah 40. Tengok wa asha ma ahaduna an tamtad ainahu ila shay'in mimma hawlahu. Sedang Nabi hidup pada waktu itu dalam keadaan tanpa terpengaruh dengan apa yang berlaku kelilingnya. Wa inna ma hawlahu al-kathir wa lahu ila dhalika akthar min sabil ila an yatajawaz marhat asy-syabab summa al-kuhula wa yadkhul fi sin syuyukh. Wa qad dhalla hadha az-zawaj qa'iman hatta tuwfiyat Khadijah radhiyallahu anha an 65 aman. Tengok Nabi berkekalan bersama dengan Khadijah ini sebagai isteri baginda Rasulullah sehingga usianya 65 tahun. Hebatnya perkahwinan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Nabi berada di kemuncak zaman kepemudaannya, kerana baginda pada waktu itu berusia 25 tahun. Masuk ke 30 tahun, adat dalam kehidupan orang lelaki ni, matanya mula liar tengok ke sana kemari, dan tambahan pula mungkin pada waktu itu dia dah stable dari sudut madinya, ekonominya, maka tentulah banyak pengaruh untuk mengikuti perkara-perkara berlaku keliling baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah Nabi Ibrahim, Sayyidina Daud alaihi wasallam semua Tapi Nabi tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara semikian. Duna an yufakkir khilalaha bi zawaj bi ay imra'atin ukhra. Ketika bersama Khadijah radhiyallahu anha dalam tempoh perkahwinan ini, dari usia Nabi 25 hingga 50 itu, 25 tahun, maka Nabi tidak pernah pun tertarik kepada mana-mana wanita yang ada pada waktu itu. Ini jawapan kepada tuhmaan pihak orientalis yang mengatakan Nabi ni kaki perempuan sallallahu alaihi wasallam. Ma'azallah ya. Wa ma baina 20 wa 50 min umur al-insan min zaman alladhi tataharrak fi raghabatul istizada min nisa. Umur 25 hingga 50 itu merupakan satu period, satu waktu yang mana seseorang lelaki memang keperluannya ataupun nafsu seksualnya kepada perempuan begitu muncak. Wal mail la ta'adu li zawjat li dawafi asyahwaniyah. Dan pada masa itu kalau Nabi melakukannya belum melantik menjadi seorang utusan Allah, maka tidak menjadi kesalahan, tapi itu tidak berlaku. Surah Idah Mustika Jami'ah Kamal Rasulullah Mustafa Sani, Rasulullah Ustaz Mustafa pun ada bersama Azman Nurul Cahaya, Rasulullah semua sahabat dimiliki Allah sekalian. ولكن النبي لم يفكر في هذه الفترة في يضم أن خديجة مثلها من النساء زوجة أو أمة ولو أراد لكان الكثير من النساء والإماء طوى بنانه. Pada waktu itu usia yang dimaksudkan ketika dalam usia 25 hingga ke 50 itu, 40 lah, ketika 40 baginda dilantik, maka 15 tahun itu Allah salan. Barakallahu fikum Mustafa Sani, insya-Allah ada peluang nanti anda join dulu semula Allah salam mustikamat Ummu Aisyah. Jadi pada masa itu Nabi SAW mempunyai apa yang dimaksudkan sebagai ada peluang untuk baginda melakukan perbuatan demikian, tapi ia tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Adina Arisa, Fatimah Ali, barakallahu fikum semua sahabat yang hadir. Dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Insta. Barakallahu fikum sahabat sani Amma zawajuhu ba'da dhalika min Sayyidah Aisyah wa ghairiha min ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna fa inna likulli minhunna qissatan wa likulli zawajin hikmatan wa sababan yazidani fi imani muslim bi 'azamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rif'ati sya'nihi wa kamal akhlaqihi. Dan perkahwinan Nabi selepas itu dengan Sayyidatina Khadijah, lepas wafat Sayyidatina Aisyah, selepas wafatan Khadijah dan lain-lain daripada isinya di kalangan ummahatul mukminin, maka semuanya ada kisah yang tertentu, dan ia adalah keperluan yang Allah SWT perintahkan. Kerana kita orang Islam ni sami'na wa ata'na,
Maka perkahwinan Nabi dengan wanita-wanita tersebut kita kena ingat. Seperti kata seorang profesor di Oxford, Profesor Dr. Abdul Hakim Murad, kita ni bukan bila apa yang Allah tetapkan kepada Nabi, bukan Nabi pergi pilih, aku nak tu, aku nak perempuan itu, aku nak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi tidak melakukan demikian. Dia semua merupakan ketetapan daripada Allah, pilihan daripada Allah, perintah daripadanya. Ya, maka inilah perkara yang bersifat syariat. Kita orang beriman, kita menerima itu sebagai satu sumber, bukan seperti orang kafir yang tidak ada perkara tersebut. Dan kalau nak dibandingkan Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang terdahulu yang diimani oleh puak Kristian sebagai contohnya, Nabi-Nabi mereka pun berkahwin ramai. Ya, Nabi Sulaiman berapa orang isterinya? Cuba jawab kat saya. Nabi Ibrahim AS berapa orang isterinya? Ramai. Itu semua perintah daripada Allah. Kerana Allah memiliki manusia, maka dia berhak untuk memberikan kepada Nabi-Nabinya apa yang tidak diberi kepada kita semua sebagai manusia biasa. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ya. Saya dah pernah jelas sebelum ni tentang perkahwinan Nabi Sulaiman dan surat Nisa yang lalu kan. Boleh rujuk balik semula lah. Tengok kat Facebook, scroll bawah, tengok balik semula. Berapa orang isteri Nabi Sulaiman, berapa orang isteri Nabi Ibrahim, kan. Jadi ini perkara yang kita kena ketahui. Maka janganlah Nabi kita SAW pula yang dituduh seperti kata para orientalis, para bijak pandai di kalangan golongan bukan Islam yang cuba untuk memainkan api pemusuhan dan juga mewujudkan provokasi kepada orang Islam. Alhamdulillah semua. Barakallahu. Terima kasih Siti Fatimah, ya. Siti Zata, terima kasih. Syarifah Aisyah Al-Habsyi yang mulia, ya. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Puan Azina, apa khabar? Barakallahu fikum. Ya, sahabat yang Mak Fuzi, Nuaina Syakira, semua sahabat yang hadir pada waktu ini, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, ya. Jadi dapat kita faham, ya, tadhihu lil muslim min khilal qissati zawaji Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah adam ihtimami Nabi bi asbabil mut'ati al-jasadiyah wa mukammilatiha. Walau kana muhtaman bizalika kabaqiyati syabab la tama'a fi man hiya aqall minha sinan أو في من لا تفوقه في العمر وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم لشرفها ومكانتها في قومها فقد كانت تلقى في الجنة بالعفيفة الطاهرة. Jelaslah kepada seorang Muslim yang mendengar kisah perkahwinan Nabi yang telah saya jelaskan pada kali yang lalu, maka membuktikan bahawa Nabi ini bukanlah seorang yang gilakan seksual seperti yang disebut oleh orang kafir itu. Sedangkan Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha ni, kalau Nabi ni seperti disifatkan oleh puak musyrikun itu, tentulah Nabi akan pilih seorang perempuan muda yang cantik jelita, yang lebih muda daripada baginda SAW. Tetapi itu semua tidak berlaku, menunjukkan kepada kita bahawa betapa Nabi ini mempunyai direction dari zaman mudanya tentang satu pencapaian, satu benda yang baginda nak lakukan sallallahu alaihi wasallam. Maka bukanlah berfokus kepada kenikmatan jasadiyah sahaja seperti yang disifatkan oleh puak orientalis itu. Ya, jadi barakallahu fikum. Terima kasih pada Azmah, terima kasih pada Hasimah, terima kasih pada Bol, terima kasih. Petang nanti saya akan pergi ke Melaka tau. Bagi tuan-tuan yang kesempatan boleh join dekat program kami kat Melaka, dekat Duyung, dekat Madrasah Tuan Guru Syekh Sudin, ya, di Pondok Makmuriyah. Mereka yang ada kesempatan jom join bersama. Nanti saya masukkan poster dekat Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Bagi siapa yang belum join Telegram sahabat Ustaz Zahzan, masuklah kat situ. InsyaAllah ada banyak nota, fakta dan doa yang kita pelajari dikumpulkan kat situ oleh sahabat yang salih, yang salihah, yang rajin, yang mujtahid, mujtahidah. Juga ada manfaat dalam pertemuan kita. Nota saya, apa yang saya katakan ni, melainkan batuk saja habis ditulisnya. Ya, ada sahabat yang baik, yang mulia, yang nak manfaat banyak kepada orang ramai. InsyaAllah nanti kita akan bukukan apa yang disampaikan. InsyaAllah doakan untuk kami, tuan-tuan. Yalah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat. Jadi ini jawapan kepada pihak orientalis dalam kata-kata mereka menerusi kitab As-Sirat Nabawiyah oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Bagaimana pentingnya kita umat Islam untuk tahu serangan pihak musyrikun, kafirun terhadap Islam, dan mereka cuba untuk mengenakan tipu daya itu kepada Nabi SAW dengan harapan meruntuhkan Islam. Tapi usaha mereka itu seperti Allah sifatkan, yuridun yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, seolah-olah usaha itu meniup cahaya matahari untuk dipadamkan manakah mungkin. Syalik, Alhamdulillah, Musika, barakallahu fikum. Terima kasih Imam Amanina, Allahu Akbar. Sedapnya nama Amanina, ya, Sabaria. Ya, mereka puasa pada hari tahniah tau. Hari ini hari Arafah, hari 9 Zulhijjah untuk kita. Walaupun Arafah dah berlalu semalam di Mekah,
InsyaAllah pada hari ini bagi mereka yang puasa seperti disebut dalam hadis ahtasib, Nabi menyatakan aku memohon kepada Allah, mengharapkan supaya orang berpuasa yang Arafah ni diampunkan dosanya setahun lalu, setahun yang akan datang. Sambung buku ni tuan bagi mereka yang memiliki buku ni, ini edisi yang kedua, sila buka pada muka surat 24. Kisah Nabi SAW lagi sebelum dilantik menjadi Rasul, bagaimana perlibatan Nabi, perkara yang patut kita pelajari, sikap Nabi, sifat Nabi, tabiat Nabi kita SAW, iaitu keprihatinan untuk terlibat dalam apa jua perkara yang bersifat kemasyarakatan, kerana itulah tujuan kita dihidupkan, hablum minan nas, yang kita kena jaga ya. Baik, salam Syalik, Makcik Nur, salam Mustika, tolong share pada teman-teman kita yang lain yang belum jadi friend saya dekat TikTok ke, kat Facebook, ke Insta, diharap dapat buat demikian. Ya, terima kasih. Semasa berusia 35 tahun, Kaabah dibina semula oleh orang Quraisy yang runtuh. Sebelum itu Kaabah terdiri berbatu-batu besar yang tinggi 9 hasta sejak zaman Nabi Ismail dan tidak berbumbung. Kaabah pernah hampir runtuh disebabkan banjir berlaku 25 tahun sebelum kelahiran Nabi kita SAW. Kejadian itu telah menyebabkan orang-orang Quraisy merobohkan binaan asalnya, lantas membuat binaan Kaabah yang baru. Walau bagaimanapun diriwayatkan Imam Ahmad dan musnadnya, sebaik saja binaan itu hampir selesai, mereka wala tentang siapa yang patut diberikan penghormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, ketika dibangunkan Kaabah ni balik semula, Nabi turut terlibat sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pakciknya Al-Abbas, Hamzah dan lain. Tapi ketika Nabi mengangkat batu itu, orang muda angkat batu, orang tua susun batu dan juga melekatkannya, maka orang muda seperti Nabi mengangkat batu. Ketika mengangkat batu yang disuruh oleh pakciknya Al-Abbas itu, tiba-tiba kain Nabi terbuka, terlondeh sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Nabi pun ialah seseorang yang berada pada situasi itu. Cuba kita bayangkan, kalau seorang daripada kita dokong anak, bayangkan tuan-tuan, atau angkat benda yang berat, tiba-tiba kain terbuka, macam mana? Ni soalan kebat ni tuan-tuan, kebat ni. Kemahiran fikir ras tinggi, mana satu nak diselamatkan? Anak yang sedang dijulang itu ke? Baby yang sedang dijulang itu ke? Ataupun kain yang boleh membuka aurat kita? Boleh bayangkan? Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, soalan kebat ni. Dokong anak, bayangkan julang begitu, tiba-tiba kain ni pakai terbuka, mana satu nak diselamatkan? Selamat lepaskan baby, jatuh dia. Kan, kalau biarkan kain terbuka, nampak auratnya. Mana nak jawab soalan ni? Maka kembali kepada Nabi SAW, ketika Nabi SAW angkat batu itu, kalau batu itu dilepaskan, terempap kaki atau terempap orang sekitarnya. Sekarang kain Nabi terbuka sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebut, kainku sallallahu alaihi wasallam. Serta-merta Allah SWT menaikkan kain Nabi itu menutup pada auratnya. Nabi tidak pernah kelihatan auratnya terbuka, terdedah pada sesiapa pun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila Nabi qada hajat, buang kecil, buang besar sekalipun, maka sisa-sisa tubuh Nabi itu akan ditelan bumi, tidak dapat dilihat oleh siapa pun, seperti disebut dalam kitab Syifa. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hantar star kat saya dan bagi ajar TikTok macam-macam ni. Terima kasih semua tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Nabi SAW ketika membina Kaabah tu, disebut dalam kitab-kitab, contohnya dalam Bukhari dan juga Muslim, membina Kaabah menunjukkan penyertaan Nabi yang kita kena groom semangat seperti ini dari anak-anak. Jangan duk melepak, melanguk, tak ada kerja, duk pegang konsol PS4, PS5 pagi ke petang, tak ada benda nak buat. Sila baju pun malas, basuh pinggan pun malas. Buat jadual lah tuan-tuan. Pada anak-anak kita 5 orang, 6 orang kan, buat jadual. Seorang basuh baju, seorang basuh pinggan mangkuk. Tiap-tiap hari rotatekan benda tu. Seorang bersihkan tangga, seorang tolong vacuum, seorang tolong lipat baju masuk kan, basuh kan, longgok-longgok, tak ada masuk almari kan, jadi macam rumah pelarian pula tuan-tuan. Serkawi Jamiah Senawi. Jadi kena ada tugas bagi pada anak-anak tanggungjawab. Ada orang kesian dia, anak-anak dia cakap, saya kat rumah tak pernah ibu suruh basuh pinggan. Allah, Tuan Puteri, mana kamu agaknya ada 10 orang pembantu rumah agaknya. Tak boleh tuan-tuan, kita kena latih anak-anak kita, kena suruh, kena kerah, kena pujuk, gunakan ayat-ayat pujuk, ayat-ayat bimbing mereka. Bila kau nak belajar masak, engkau ambil kos yang seperti ini, ambil medik sebagainya. Besok tiba-tiba kau dah jadi seorang, lepas tu malu, tiba-tiba nanti lagi nak makan mi segera pula, contoh kan. Jadi perkara ni perlu dibangunkan, disebut, dipimpin, dibimbing, ditunjuk.
Kalau rumah kita ada hutan keliling ke, ajak anak-anak pergi tebas, kumpulkan, pergi yang angkat, letak tempat yang betul. Jangan pergi vacuum lepas tu tinggal je, tebang tinggal namanya. Orang asli cakap kan, kita ni orang pergi berdakwah kat kampung-kampung mereka, kerja, tebang, tanam, tinggal 3T. Malu tuan-tuan. Pergi berdakwah dekat orang asli cakap, kamu ni Selatan 3T. Apa 3T? Tutup batin. Tebang, tanam, tinggal. Itu je kerja. Yelah betul juga, takkan kita nak duduk hutan dengan dia lah. Dia lah kena rajin siram pokok durian tu kan. Tak maksudnya kat rumah. Itu juga vacuum untuk tinggal je. Sapu-sapu sampah dengan penyapu ngapa kat depan rumah. Beritahu kat anak, tak boleh begini. Nanti kalau kau duduk rumah, mak mentua kau tak manis lah. Nanti mak mentua kau tak belajar ke kat rumah. Jadi kena ajar buat kerja tu sampai sempurna lah. Kalau basuh pinggan mangkuk tu sampai hilang minyak-minyaknya, kena tunjuk. Tak boleh anggap dia tahu. Budak-budak sekarang ni kena tunjuk. Macam ni, basuh mangkuk macam ni. Basuh, kumpulkan kat sini. Lepas tu bilas dengan air. Jangan basuh bila air. Basuh bila air, nanti banyak airnya. Gitu contohnya tuan-tuan. Kena ajar tau. Bukanlah saya pandai sangat tuan-tuan, tapi saya baca lah. Know how ni kena ada kan. DIY everything kena buat sendiri. Kalau kita sapu sampah tu jangan sapu kaup. Sapu tinggal tempat. Sapu, kumpul tempat, sapu. Lepas tu datang kaup. Lepas tu masukkan plastik. Begitu. Kena ajar, tunjuk, cakap. Jangan anggap dia tahu. Sebagaimana ayah, mak kita dulu ajar kita, tunjuk sesuatu. Macam mana basuh yang mangkuk, macam mana sapu sampah, macam mana vacuum, macam mana lap habuk. Maka kita pun kena buat benda yang sama. Macam tu tuan-tuan ni. Anak kata sabar, seminggu baru buat. Betul tu, sama je tu anak-anak kita ni. Yang penting kita kena adakan jadual. Kan kalau seorang-seorang je tak adil pula pada dia. Yang lain duduk berehat jadi bos belaka. Jadi Nabi kita tak macam tu. Nabi SAW mengambil peluang. Daripada zaman mudanya telah bantu mengangkat batu. Dan saya telah ceritakan tadi, irkhas. Irkhas ni satu kelebihan yang Allah berikan kepada seorang yang bakal menjadi Nabi. Iaitulah satu mukjizat. Tetapi sebelum menjadi Nabi, bukan namanya mukjizat, namanya irhas. Alif ra, ha, alif sad. Terima kasih Sabaria, barakallahu fikum. Terima kasih Faqihah, Mustika, Serina. Allah, ada sahabat dari Brunei pun ada. Alhamdulillah ni. Dari Singapura pun ramai, syukur semua. Alhamdulillah. Panjangkanlah kalimah Allah di muka bumi dengan cara kita mengesyorkan orang mendengar kuliah-kuliah macam ni. Ada yang dah bercuti, cikgu-cikgu semalam dah start cuti. Tengah berehat, dia puasa, Alhamdulillah. Tengah kerja sunat duha. Alhamdulillah semua yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana hadir dalam kuliah dan mengesyorkannya kepada orang lain. Moga apa yang kita lakukan itu sebahagian daripada usaha untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi. Baik. Pembalahan itu, balahan untuk, akhirnya mereka membalah untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Pembalahan itu berlaku 4 hingga 5 malam. Sehingga Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi beri cadangan agar seorang hakim dilantik menyelesaikan masalah itu. Hakim itu dipilih berdasarkan siapa yang mula-mula masuk ke arah pintu masjid. Dengan takdir Allah, Allah milih Nabi-Nya SAW menjadi orang pertama masuk di pintu selepas pembalahan itu berlanjutan. Semua orang bersetuju memandangkan Nabi memang seorang yang jujur, digelar dengan Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Rashidah Al-Wasalan, Sepayu. Sayum, Mutu Sami pun ada juga hadir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nosfa, Rohana, Farhani, alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Rozia Hamsan, barakallahu fikum, Hisham Abu Bakar, Aurora, terima kasih. Maka akhirnya baginda Salam pun diilhamkan oleh Allah untuk menyelesaikan kaedah itu dengan meletakkan selai kain yang mempunyai 4 bucu, dan kabilah masing-masing memegang bucu-bucu kain itu. Dibawa Hajar Aswad itu ke tempat asalnya. Kemudian Nabi mengangkat batu Hajar Aswad itu dengan tangan baginda yang mulia, meletakkan sendiri di tempat asalnya. Ini Hajar Aswad. Alhamdulillah bagi siapa yang telah pun dapat pegang, dapat kucup Hajar Aswad ni, dia pegang soal dia pegang tangan Allah seperti dalam hadis mengatakan. Itu kelebihan bagi Allah beri pada siapa yang dikehendaki olehnya. Hukum ini mengucup Hajar Aswad ni bukan wajib, ia sunat saja. Dan janganlah kita menyusah-nyusahkan diri kita untuk melakukannya hingga terpaksa memukul, menolak, menyinggung orang lain ketika nak membuat perkara sunat. Itu kita tak sengaja melakukan perkara haram, iaitu menyakiti orang lain. Kadang-kadang nak masuk kita orang perempuan pun ada. Terlanggar tersentuh orang perempuan pun satu hal juga. Orang perempuan bangsa-bangsa lain ni dia memang tegas, bengis, kasar dia. Dia nak buat benda tu dia
Berani betul, kita ni kan tak agak-agak. Yalah. Ya tuan-tuan, dengan niat yang baik-baik, insya-Allah Allah mudahkan untuk kita melakukannya. Janganlah kita menyusahkan orang, mentaklifkan orang apa luar kemampuannya. Nanti dia balik Mekah, balik pada haji, kita tanya, apa Haji Aswad tak? Berapa kali umrah? Ni soalan jangan tanyalah tuan-tuan. Jangan tanya soalan macam ni. Islam tak galakkan kita tanya soalan macam tu tau. Cakap alhamdulillah, moga Allah terima haji mabrur ya. Haji mabrur, sa'i masykur, zanban maghfur, pahala dosa yang diampunkan, dan juga perniagaan yang tidak dirugikan oleh Allah. Kan orang pergi haji, pergi umrah ni dijanjikan akan memberikan kepada pelakunya, orang yang membuatnya, ganjaran yang tinggi, rezeki yang halal yang banyak melimpah ruah. Kita doakan sudahlah. Tak payahlah tanya berapa kali sembahyang Raudah, berapa kali, berapa jam dulu. Mana boleh cakap macam tu tuan-tuan? Tak payah tanya soalan-soalan macam tu. Macam kita ni hebat sangat jangan tanya soalan macam tu. Jangan tanya. Kalau orang tu dapat anak pun jangan tanya laki ke perempuan. Ini kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha, kami tak pernah tanya pun dengan kami yang dapat anak apakah jantinanya. Kerana itu bukan perbuatan Nabi SAW. Jaga diri baiklah. Ada benda-benda yang makruh kita tanya. Tanya tentang jantina anak, tanya tentang dapat kucuk Hajar Aswad atau tidak, dapat masuk Raudah atau tidak. Ni soalan-soalan tak penting. Dia dah buat haji, sudahlah, kita doa kebaikan, dapat anak, syukurlah. Ya, itu kan pilihan Allah. Ya habu liman yasha'u inatha wa ya habu liman yasha'u dhukur. Allah yang beri anak itu perempuan, orang itu perempuan, orang itu Allah bagi anak lelaki. Ada yang Allah tak bagi anak langsung. Jadi tuan-tuan, beradab kita dalam menyoal. Jangan sampai kata-kata kita membuat satu luka yang orang tak nampak, yang kesannya lebih lama daripada kesan pedang potong pada kulit pisau ketika sembelih haiwan korban. Dalam hati itu luka, tiada siapa yang tahu. Jangan tanya soalan yang tak macam tu. Saya pernah ajar tuan-tuan kontak bertanya. Besok hari raya berkumpul anak beranak, sanak saudara. Jangan tanya pada gadis-gadis, anak-anak perempuan tu, bila nak kahwin? Itulah belajar tinggi-tinggi, tengok orang pun dah Jangan guna ayat macam ni tuan-tuan. Tolong, jangan sebut. Ayat ni berdosa lah tuan-tuan. Jangan sebut pada anak-anak dara, orang perempuan, anak saudara kita, jangan. Kalau kita nak tanya pun tanya, mudah-mudahan dapat suami yang saleh. Makcik saya dah kahwin. Oh, dah kahwin ke? Makcik pun tak perasan, tak mahu itu. Hantar kad, makcik dah datang. Oh, ya ke? Allahu Akbar. Mudahan dapat anak-anak yang saleh. Jawab macam tu. Kita ni adalah apa yang kita cakap tahu. Kalau kita cakap macam tu, menandakan hati kita ni kotor tahu. Hati kita ni masalah. Kita sendiri berpenyakit sebenarnya. Jadi soalan-soalan yang keluar mulut itu menghamburkan kata-kata yang menunjukkan apa yang terdapat dalam hati. Orang Arab kata, lidah ni ibarat senduk yang mengeluarkan kuah. Macam mana masinnya kuah, maka senduk itulah yang akan menjadi wakilnya. Maka begitulah, lidah kita ni akan membinasakan kita ke akhirat, kerana bertanya soalan-soalan menyakiti hati orang, melukakan perasaan orang. Nampak tuan-tuan ni? Kalau salah Asma Osman. Kalau kita melukakan perasaan orang, ingat tau, Allah jadikan manusia ni magic tau. Kita melukakan perasaan orang, akan ada orang melukakan perasaan kita. Kucing yang kecil, anak ayam yang kecil tu, kita nak usik pun ibunya datang mempertahankannya. Binatang yang lemah, haiwan yang lemah itu kan. Ini kan pula manusia. Jangan kita ingat manusia tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Kita hina dia, orang lain akan hina kita. Kama tadinu tudan. Apa yang kau buat kat orang, itu yang kau akan terima akibatnya. Jangan rasa pelik kalau orang menyakiti hati kita, kerana sebenarnya kita menyakiti orang terlebih dahulu. Baik tuan-tuan hati dan dikasihan. What you give, you get back, yang orang putih kata. Okay. Jadi bila Nabi menyelesaikan perkara itu, jikalau bukan disebabkan hikmah daripada Allah dan petunjuk kepada Nabi-Nya itu, nescaya pertumpahan darah akan berlaku. Pada waktu itu, orang Quraisy kekurangan peruntukan sumber yang cukup untuk membina Kaabah. Sehubungan itu, mereka terpaksa mengeluarkan kira-kira 6 hasta di sebelah utara yang disebut sebagai Hijr dan Hatim. Mereka mendirikan pintu Kaabah, meninggikan pintu Kaabah supaya tak dapat dimasuki melainkan oleh individu-individu tertentu. Ditinggikan pintu Kaabah. Tinggi pintu Kaabah tu jadi tak semua boleh masuk. Bila binaan Kaabah telah mencapai 15 hasta, mereka masang bumbung yang dilapik di atas 6 batang tiang. Maka jadilah binaan Kaabah bentuk segi 4 dengan ketinggian 15 hasta. Ini ada gambar Kaabah ni kalau tuan-tuan lihat dalam buku Insya Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah binaan Kaabah Baik. Jadi Nabi kita SAW telah pun ketika pembukaan kota Mekah, Nabi bersabda, kalaulah tidak kerana kaum ini baru dengan Islam, maka aku akan robohkan Kaabah dan aku akan bina Kaabah itu seperti dikehendaki seperti yang telah dibina oleh bapaku, datukku Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Tapi kerana aku bimbang nanti aku buat begini, ia akan menjadi satu tradisi kepada mana-mana raja yang naik, mereka akan menjadikan Kaabah tu bahan mainan mereka.
masing-masing nak mencantikkan Kaabah, tapi akhirnya Kaabah tu tidak lagi mempunyai kehebatannya kerana masing-masing datang orang untuk mengubah ikut sesuka hatinya. Maka Nabi tak usik Kaabah tu, walaupun Nabi tidak berkenan dengan binaan arkitektur ataupun susun atur yang dilakukan oleh Abu Jahal dengan Abu Lahab ketika usia Nabi 35 tahun itu. Nampak tak tuan-tuan ya? Jadi begitulah kita dalam hidup ni. Orang mengatakan laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu fatajir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Hidup ni tak semua waktu kita kena ikut kehendak kita. Ada waktu kita terpaksa mengalah. Kerana dengan malah itu menampakkan wisdom kita. Jangan kita ingat semua benda kita nak buat, bahkan kita tak mampu tuan-tuan. Kerana ada prosesnya, ada macam-macam perkara di sebaliknya, SOP-nya yang kita tak tahu. Maka madailah kita tak tahu. Kan kebaik kalau kita jadi pemimpin buat benda yang orang belum buat, yang mendatang kebaikan untuk umat, bukan kita pergi robohkan kebaikan-kebaikan orang telah buat. Ni merugikan lah, buang masa buat apa. Patut jadi pemimpin kita ada the magic of thinking big, tengok benda-benda yang lebih utama. Tak kisahlah mana-mana tempat kita pergi, dari pemimpin yang sekecil-kecilnya peringkat kampung sampai dalam peringkat negara. Patut kita fikir tentang apa kita punya wawasan sebenarnya, apa tindakan, plan of actionnya, CTA-nya, call to actionnya macam mana. Bukan kita sibukkan diri kita dengan kelemahan-kelemahan berlaku. Kelemahan berlaku tu patut diatasi, tapi kena bawalah kepada satu era baru. Maka itulah yang sepatutnya. Baik, pengajaran yang berlaku di sebalik peristiwa ini, ya, maka dikatakan Dr. Muhammad Ali Salabi, pakar sejarah ini, buniyatil Ka'batu khilal dahri kullihi arba'a maratin ala yaqin. Kaabah ni roboh beberapa kali, tapi yang confirmnya mengikut sumber-sumber mawthuqah, masadir mawthuqah maknanya bukti-bukti yang telah pun dicatat dalam sejarah, archive dan sebagainya. Kali pertama, maka inilah pembinaan Kaabah dilakukan Nabi Ibrahim AS bersama dengan puteranya Ismail. Ini yang sampai kepada kita di suri riwayat yang sahih. Yang kedua, wasaniya fahiya tilka allati banatha Quraisyun qabla al-bi'tsah. Ini kali kedua yang kita bacakan kisahnya Nabi terlibat SAW. Kaabah runtuh ketika berlaku banjir. Washtaraka fi bina'iha Nabi SAW. Nabi terlibat sama seperti kita dah ceritakan, kain baginda terbuka. Allah telah melindungi aurat Nabi daripada nampak. Tadi saya dah cerita pada tuan-tuan kan. Wathalitha indama ihtaraka al-baitu fi zaman Yazid bin Muawiyah بفعل الحصار الذي ضربه الحسين السكوني على ابن الزبير حتى يستسلم. Kali ketiga ketika zaman Yazid bin Muawiyah, iaitulah seorang yang tidak mahu memberikan bai'ah kepada Yazid ini, namanya Abdullah bin Az-Zubair, yang telah pun berkubur di Mekah. Maka mereka telah membom dengan manjanik sehingga roboh Kaabah pada masa itu. Wa ammal marat rabi'ah, maka perkara yang zaman yang keempat robohnya Kaabah dibina semula zaman Abdul Malik bin Marwan ba'da ma qutila ibn Zubair haitsu a'adahu ala ma kana alaihi zaman Nabi SAW. Lianna Ibn Zubair bashara fi raf'i bina'il baiti wa zala fil azra' as-sittah allati ukhrijat minhu. Kerana pada zaman Abdul Malik bin Marwan ni, orang terkenal tuan-tuan. Abdul Malik bin Marwan ni adalah seorang yang bina, ataupun tuan-tuan, beliau yang bina dipanggil Masjid Qubatus Sakhrah. Tahu tak kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, kami ada trip tahu ke Baitul Maqdis bulan 8 nanti. Siapa yang belum pergi, eloklah pergi. Tak tahu apa berlaku selepas ni. Ada keganasan Yahudi dan sebagainya. Atau ada peluang nak ikut kami pergi umrah 3 tanah suci tau. Bulan 8 ni, tempat very limited. Kita cuma ambil satu bas saja, kurang satu bas. Betul-betul yang pergi ni cream of the cream. Siapa nak pergi tau. Jadi dekat Baitul Maqdis ada 2 masjid. Satu dipanggil Masjid Al-Aqsa yang warna hitam tu. Yang kedua masjid yang kuning yang cantik tu, namanya Qubatus Sakhrah. Ni Abdul Malik bin Marwan ketika beliau menjadi khalifah. Beliau rasa tercabar kerana dekat Baitul Maqdis tu semua orang pergi Baitul Maqdis bukan nak pergi ke Masjid Ibrahim alaihissalam, Masjid Ibrahim Khalil. Tak, orang pergi ke Baitul Maqdis tu untuk melawat gereja yang besar kat situ. Gereja yang cantik, indah, yang menarik. Maka Abdul Malik bin Marwan ni sebagai khalifah Islam yang terkemuka, dia rasa tercabar. Maka dia telah pun mengarahkan perbendaharaan negara dengan harta peribadinya dikumpulkan dan dibenalah Masjid Kuning yang sangat indah itu sampai ke hari ini menjadi satu daripada keajaiban dalam sejarah kan. Masjid yang keemasan tu. Itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa lama, dia usang kat sebelah tu, lusuh dah warnanya, hitam tu. Tapi Abdul Marwan, khalifah yang bijak, yang saleh ini, dia tercabar melihat orang pergi ke sana bukan nak pergi ke masjid. Dia cantikkan sebuah masjid, dia buat satu binaan dekat Masjid Aqsa itu
binaannya kuning yang cantik, yang indah, itu binaan Abdul Malik Marwan. Itu bukan binaan, bukan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi pergi ke situ, bukan. Dia berdekatan, memang berdekatan. Semua itu Masjid Al-Aqsa. Faham betul-betul apa yang saya maksudkan, kan? Jadi dia semua dalam kompleks Masjid Al-Aqsa lah. Tapi yang kuning yang tuan-tuan selalu lihat kat poster tu, yang jadi tarikan attraction tourism tu, itu adalah binaan Abdul Malik Marwan. Masjid Al-Aqsa yang satu lagi, yang lama, yang usang, yang kelihatan lusuh tu, begitu. Jadi Abdul Malik Marwan ni seorang khalifah yang sangat mulia, yang saleh. Maka dia banyak menghafal hadis, tuan-tuan. Kita tak tahu rahsia hidup para ulama khulafa yang terdahulu. Kalangan mereka merupakan ulama, tapi keterselahannya lebih dalam bab politik, Seperti Harun Ar-Rasyid juga. Harun Ar-Rasyid penghafal begitu banyak hadis, dan dia sembahyang satu hari sekurang-kurangnya, selain daripada fardu dan sunat, beliau sembahyang 100 rakaat setiap malam. Ni cucu kepada Ibnu Abbas ni. Kita tak tahu, yang kita tahu dia seorang ahli politik je. Hebatnya ahli politik zaman dahulu. Cakap jujur, sembahyang, jaga sembahyang sunatnya banyak, infaknya banyak. Isteri, nanti kita cerita bab isteri para khulafa. Anda dengar tak? Isteri para khulafa antaranya seorang bernama Zubaidah. Zubaidah ni punya peranan besar sangat. Orang pergi haji mesti tahu peranannya. Apa peranannya? Nanti kita sebut lah. Tulis sebut sekarang lah. Nanti tak suspend. Nanti kita belajar isi para khulafa. Besar peranannya, tuan-tuan. Orang pergi haji mesti tahu. Nanti kita tulis cerita sekarang. Banyak melimpah-limpah nanti. Jadi Abdul Malik Marwan ni telah membangunkan Kaabah kali keempat dalam sejarah Islam. Ada buktinya. Kerana dia melihat binaan Ibn Zubair itu tidak menepati binaan yang diikrarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang saya ceritakan tadi. Ini saya ramai menyahut muslimat terutamanya. Ya Allah, hai para isteri salihah semua yang kat rumah jaga anak, besarnya pahala kalian. Memang tak ada tandingan. Kalian ni para isteri yang mulia. Kalian taat pada perintah Allah, mengerjakan kewajipan, taat suami, masuk syurga besok. Allah suruh bagi masuk mana pintu yang kalian boleh pilih. Nak tak? Allah, para salihat yang ada dalam program ilmu ni, Nuraini, Sabaria, Amin. Amin taklah, Nur Maira, semua, Amin Salih lah, bukan Salihah, Aziza, semua yang hadir, Alhamdulillah, semua sahabat yang hadir. Terima kasih tahu kena sharing video yang sampaikan ni. Moga jadi manfaat untuk kita ke akhirat. Bukan kat dunia saja kita nak, kat akhirat lebih utama. Kat dunia ni kaya itu penting, tapi akhirat itu kalau miskin tak ada cara untuk merawatnya. Maka kita nak jadi kaya akhirat, jutawan akhirat. Panjang-panjang kalau video ni, tuan-tuan ada pahala, saya pun ada pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baik, nanti ingatkan saya ni pelupa. Ingatkan nanti kita cerita apa peranan isi kepada Harun Rashid yang dibanggakan oleh para sejarawan orang Islam sampai ke hari ni. Orang pergi Mekah akan menceritakan kebaikan ni, tuan-tuan. Okey. Baik, jadi ini 4 kali dibina kata pakar sejarah ini Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sallabi. Lianna Ibn Zubair bashara fi raf'i bina'il bait wa zada fi al-azra' as-sittah. Kerana Ibn Zubair telah buat satu pembaharuan yang mana pembaharuan itu tidak sama dengan era pembinaan pada zaman Nabi yang Nabi kekalkan. Maka datang Abdul Malik Marwan, khalifah yang saleh ini, untuk repair dan bina, kembalikan semula binaan seperti zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Biasanya baca sirah Nabi, tak baca sirah tak kenal Nabi lah namanya. Saya tahu di luar sana ada banyak buku sirah. Tak kira tuan-tuan dapatkan itu ke yang ini ke. Cuma yang ni saya nak beritahu kepada tuan-tuan, dia kaya dengan peta, dengan gambar, animasi, dan ada QR code tau. Ada topik-topik yang penting, maka saya sampaikan dalam bentuk QR code. Ada gambar cantik, nampak bahasa Arabnya, baris semua. Ada QR code macam ni, tuan-tuan scan, nanti tuan-tuan akan dapat dengar kuliah yang saya sampaikan. Cerita tentang Raja Najasyi, Raja Kristian yang masuk Islam ni contohnya. Baik, dapatkan buku ni bagi tuan yang minat, dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Mereka yang ada di kedai-kedai buku berdekatan bolehlah pergi ziarah, bawa anak pergi kedai buku. Membaca itu adalah jalan untuk meningkatkan ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ada dekat Kelantan pergilah ke SMO. Popular yang ada dekat Pahang boleh pergi SMO juga, ada dekat Pahang. Kat Putrajaya pun ada SMO, alhamdulillah. Ada buku sahabat saya ni. Itu juga tuan-tuan pergi kedai buku Banggol. Kalau kat Johor boleh pergi ke Badan Cemerlang, kedai buku Azhar, Lakin Bookstore. Kalau kat Melaka boleh pergi kepada kedai buku sahabat baik saya, kedai buku Saleh, anaknya Mohsin. Minta kat bosnya Mohsin.
Ustaz Zazan suruh beli buku ni, bagi diskaun bagus-bagus. Ya. Boleh pergi ke, kalau kat Perak ada kedai-kedai buku kat Perak, kedai Mubarak. Kat Sabah pun ada Mubarak. Kat Sarawak pun ada kedai buku popular sebagai contohnya. Ya, dapatkan daripada kedai-kedai buku ni. Kat Pahang ada Darul Ansar. Boleh dapatkan. Mudah-mudahan ada manfaat buku ni untuk kita sekeluarga. Membaca berarti mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ya Hazrin, yang sini agak ni. Wawa, Nurul Kamar, Senita keluar, Miss Husna, semua yang hadir, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, atas sharing tuan-tuan untuk teman-teman yang tidak mengetahui adanya kuliah ini. Moga manfaat untuk kita semua. Ini merupakan hari 9 Zulhijjah, banyakkan berdoa, banyakkan munajat, banyakkan istighfar. Yang bercuti sembahyang sunat duha, kalau boleh buatlah 8 rakaat. Ya, sembahyang duha pada hari ini. Tambah amal soleh kita, baca Al-Quran, banyakkan zikir, jauhi perkara-perkara yang haram. Elakkan diri kita daripada seperti hadis dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Tinggalkan maksiat yang datang dari mata, dari telinga, mulut ini kata-kata, maka bagi kamu keampunan 2 tahun dosa-dosa yang kamu lakukan. Tambah dengan puasa lah. Dari Ibrahim AS, Miza AS, Miss Marisa. Banyak lagi algoritma yang saya tak faham dekat TikTok, dekat Facebook dan juga kat Insta ni, maafkan saya. Nak minta tolong kat anak buah pagi-pagi pula, mereka masuk office. Nanti ada ketika kita akan broadcast bersama. Ni ada dekat TikTok ni ada buku ni, saya pun tak tahu macam mana boleh termasuk ke sini. letak tadi. Tu yang lambat, explore tak faham, termasuk pula dekat sini kat muka saya ni. Ya, bagi tuan yang minat untuk dapatkan buku ni, muka belakang pula baginya. Boleh dapatkan buku Syakwilia Sirah Kasihku Muhammad Salam, bagi usaha kita untuk memahami kehidupan Nabi. Walaupun kita dah ada dalam koleksi, tapi insyaAllah buku ni menambah lagi kefahaman kita kepada Nabi, kerana penuh dengan gambar, poster, sebagainya. Jangan lupa tahu, mereka yang nak pergi ke Baitul Maqdis, kami ada buat umrah 3 tanah suci. Jom segera, daftar segera. Tempatnya sangat limited. Kita akan pergi bulan 8, dah tak lama dah. Ni bulan 6, nak masuk bulan 7 dah. Bulan 8. Jadi kita kena buat permit untuk masuk ke sana dengan kadar segera. Jangan terlambat, daftar segera. Bagi mereka nak pergi, kita pun tak tahu lepas ni boleh pergi lagi ataupun tidak. Husna Bahari, Alhamdulillah, Nurul Kamar. Ya, tolong war-warkan. Kalau kita war-warkan kepada adik-beradik yang lain, tolong beritahu kat kita. Nanti kita nak bagi hadiah. Ya, ada commission. Nak tak? Daftar dekat OnPay, Zazan OnPay. Dan begitu juga dekat berapa kos Azamah. Nanti bagi nombor telefon, nanti urus dia akan hubungi insyaAllah. Jadi pergilah umrah 3 tanah suci. Kita pergi Baitul Maqdis, pergi ke Mekah, Madinah, kita pulang dari Madinah. Naik Saudi Air. Kita Saudi Airline. Jadi bila tuan yang berminat, ada peluang, pergi segera. Kita tak tahu lepas dapat pergi atau tidak. InsyaAllah pergi program ni kita akan menguraikan surah Al-Isra'. Kerana ni bumi Isra'. Nabi kita SAW bumi Isra' Mi'raj. Maka kita akan meneliti surah Al-Isra'. Kerana surah ni sangat gemar dibaca, dicintai Nabi, dibaca Nabi saban hari, saban malam. Surah Al-Isra'. Rafazat Miki ya, dan salam semua. Jadi mari kita sama bagi tuan-tuan yang berminat untuk join kami dalam trip ke Baitul Maqdis dan umrah 3 tanah suci ni, segera daftar. Tempat terbatas dan kita kena buat permit untuk masuk dengan segera. Dia memerlukan masa sebulan untuk kita apply for permit untuk masuk. Terima kasih tuan. Terima kasih semua yang hadir. Jumpa lagi pada waktu lain besok akhir raya. Besok kita cuti, insyaAllah nanti kita sambung selepas itu. Saya akan maklumkan masa ke semasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wa muslimatil mu'minina wa mu'minati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa banyakkan mengucap. Yang pertama sekali tuan-tuan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salam senijiran Dr. Wan Nurina, Salbia Ghani, Amran, IBM. Terima kasih semua sahabat datang dari Brunei, di Singapura, di Malaysia. Masya-Allah, di Australia pun ada. Alhamdulillah semua yang hadir. Ya.
Moga Allah menerima ibadah kita semua. Dan ucap kepada kalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, moga Allah menerima segala kebaikan amal saleh kami dan juga kalian, menghimpunkan kita bersama dengan Nabi kita di akhirat. Banyaklah berdoa kepada Allah pada hari yang mulia ni, diampunkan dosa, kerana itu amalan para salihin sebelum kita, para anbiya wal mursalin was salihin. Terima kasih semua, jumpa lagi. Hari akan dimaklumkan nanti, besok kita cuti hari raya. Nanti kita sambung selepas tu, tengok pada kesempatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aida, terima kasih Dr. Wan Nurina, terima kasih. Terima kasih Makcik Nur, terima kasih Nur Hainidin, terima kasih. Salam semua, Nur Kamar, Mujib, Uthman, terima kasih. Salam semua dekat mana, dekat Insta pada pagi ni. Kami sahabat kat Facebook tak dilupakan. Soalan Mak Yusof, Kak Long Nur, Siti Fatimah Ali. Gitu juga kat TikTok. Terima kasih semua. Azmah, Wardah, Lidrus yang mulia. Kita ni menambahkan syafaat Rasulullah dan keluarga Rasulullah ke akhirat. Ingat kami dalam doa. Terima kasih semua. Ali Friza, terima kasih semua. Nur Asyikin, Nur Sindia Aziz, Kak Sab, terima kasih. Moga ada manfaat dalam perkongsian hari ini. Nur Kamar, Fana Jamil, Husna Bahari, terima kasih semua. Jumpa lagi. Jangan lupa urus dia Yop, tolong masukkan dekat Facebook, kat Insta, kat TikTok. Perjalanan kita ke 3 tanah suci ni, tolong Yop. Amar tolong. Syam tolong semua Tolong, mudah-mudahan ada kebaikan untuk jemaah yang nak ikut, yang tak tahu perjalanan kita ni. Abdul Rahman, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Farhana Jamil, terima kasih. Ina Mail, Nur Kamar, Razak Ramlan, maaf tak sempat nak sebut nama semua. Pagi ni anda nak jumpa sahabat kat pejabat. Mungkin mereka akan pulang bercuti raya. Mereka nak jumpa. Terima kasih semua, jumpa lagi. Terima kasih Razak Ramlan, Ina Mail, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang daku dalam doamu. Rohana Abdullah, terima kasih Terima kasih. Cikgu Rohaya, terima kasih. Liza Munira, Kak Zai, terima kasih Salam Aziza Baharudin, terima kasih. Aliza Munira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.